Kebajikan 21,535 kaki tangan awam negeri Sabah sentiasa dijaga antara fokus negeri di bawah bayu petang ini. Perinciannya terus saja bersama Emran Azmi Rosli. Silakan. Baik Sahih, kerajaan negeri sentiasa menjaga kebajikan kaki tangan awam negeri agar motivasi mereka berada pada tahap yang tinggi. Terbaru, penjawat awam negeri bakal menikmati pelarasan gaji yang dilaksana melalui dua fasa sama seperti dinikmati kaki tangan awam persekutuan. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, pelarasan gaji pejabat awam itu selaras pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu sejajar dengan hasrat kerajaan untuk merapatkan jurang pendapatan rakyat termasuk pejabat awam. Kerajaan negeri turut memberikan bantuan khas kewangan sebanyak sebulan gaji atau minimum RM3,000 kepada pejabat awam negeri termasuk berstatus kontrak, vot terbuka dan pekerja 9 harian yang akan dibayar pada Januari 2025. Datuk Haji Jim menyatakan demikian dalam majlis jamuan malam dan pelancaran laman web Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam perkhidmatan awam QPEX di Ibu Negeri. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir. Datuk Haji Ji juga berharap QPEX terus memberi sokongan terhadap inisiatif Kerajaan Persekutuan dan Negeri dalam usaha mengukuhkan tata kelola baik yang berintegriti serta bebas daripada gejala rasuah di setiap lapisan perkhidmatan. Setakat September lalu, 126,668 orang pejabat awam persekutuan berkhidmat di negeri ini dengan 94,641 daripadanya adalah rakyat Sabah. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah memperkenalkan beberapa inisiatif selaras agenda Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ. Langkah itu bagi mempercepat pembangunan teknologi dan inovasi di negeri ini. Menteri Berkenaan Datuk Dr. Muhammad Arifin Arif berkata, antara inisiatif yang diperkenal termasuk program inovasi belia Sabah serta jalinan kerjasama dengan institusi pendidikan dan industri. Turut dilaksana pelbagai inisiatif teknologi dan inovasi bagi memperluas akses kepada latihan teknologi, khususnya untuk komuniti luar bandar. Datuk Arifin berucap merasmikan sambutan Jubli Perak Pusat Kemahiran dan Teknologi Sabah serta jamuan malam amal di Ibu Negeri. Jelas beliau, kerajaan negeri turut komited memperkasa tenaga kerja melalui pelbagai program peningkatan kemahiran dan latihan semula. Ia bertujuan membantu rakyat meningkatkan kemahiran sedia ada serta mempelajari kemahiran baharu yang relevan sejajar keperluan industri semasa. Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar KEPKAS akan menubuhkan jawatan kuasa untuk menangani masalah kebersihan dan kesihatan di Pasar Besar Kota Kinabalu. Menteri Berkenaan Datuk Seri Panglima Christina Liu berkata, jawatan kuasa itu akan diketuai Setiausaha Tetap KEPKAS, Datuk Josilai. Beliau menyatakan demikian selepas melakukan pemeriksaan tapak di Pasar Besar Kota Kinabalu. Jawatan kuasa itu akan dianggotai wakil daripada jabatan berkaitan, termasuk pihak imigresen, DBKK dan polis pelancong. Sebelum ini, pengusaha medan selera di tingkat 1 membangkitkan isu kebersihan dan kesihatan, terutama serangan tikus dan isu kanak-kanak jalanan yang mengganggu pelancong. Datuk Christina yang juga adun api-api melahirkan kebimbangan sekiranya isu berkenaan dibiarkan akan menjejaskan imej Pasar Besar Kota Kinabalu. 3 kontraktor maut akibat renjatan elektrik ketika sedang menjalankan kerja-kerja pemasangan solar di bangunan pejabat Jabatan Kerja Raya Ranau pagi tadi. Mangsa dikenali Wong 54, Saleh 34 dan Gimbal 25 tahun. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 10.46 pagi. Seramai 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Ranau digegaskan ke lokasi kejadian. Ketiga-tiga mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan, manakala seorang lagi mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan. Pasukan bomba kemudian bertindak mengalihkan bangsa ke tempat selamat sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Operasi tamat sepenuhnya 12.03 tengah hari tadi.
Sementara itu, dalam kejadian berasingan, 5 orang berdepan detik cemas apabila kereta yang mereka naiki dihempa pokok tumbang di Jalan Rosok, Bengkahak, Kota Belud pagi tadi. Kejadian itu menyebabkan 4 cedera, manakala seorang lagi selamat. Ke arah mentransformasikan sistem tempahan dan sewaan di bawah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, DBKK. Satu memorandum persefahaman dimeterai antara DBKK dengan Gonet Holding Sendirian Berhad untuk mewujudkan sistem tempahan dalam talian. Majlis menandatangani perjanjian dan pelancaran aplikasi iSewa dan iTempah antara kedua-dua pihak berlangsung di Ibu Negeri. DBKK diwakili Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Sabin Samita, manakala Gonet Holdings diwakili pengurusnya James Yong Chan. Majlis disaksikan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir. Aplikasi iSewa diwujudkan bagi memberi kemudahan pembayaran sewa fee pengurusan, manakala iTempah memudahkan orang awam membuat tempahan fasiliti awam di 11 Dewan Masyarakat dan Dewan Serbaguna selain padang secara dalam talian. Ini ada satu langkah untuk memulihkan Dewan Bandaraya untuk maju ke hadapan lagi, untuk menukar wajah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai smart city. Jadi kita berharap netizen di Kota Kinabalu ini terus menyokong usaha murni Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Ya, dengan penggunaan apps ini sememangnya akan meningkatkan kutipan. Sebab kalau sebelum ni ada bayaran yang terlambat. Mungkin disebabkan kesukaran mereka datang untuk membuat bayaran sewa-sewa rumah dan juga flat-flat dan juga tempat-tempat perniagaan menyebabkan berlaku tunggakan. Sebelum ini, DBKK telah mewujudkan aplikasi Smart Parking bagi menggantikan sistem tempat letak kereta berkupon berkuat kuasa 16 Oktober lalu. 40 buah rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ di daerah kecil Tunku telah diserahkan kepada Ketua Isi Rumah KIR yang layak, manakala 20 buah rumah lagi masih dalam proses pembinaan dan dijangka siap sepenuhnya awal tahun depan. Ketua Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Tunku, Momen Anggai berkata, penyerahan kunci rumah mesra SMJ secara tidak langsung memberi sinar baharu kepada para penerima, khususnya mereka yang bakal meraihkan perayaan Christmas bersama keluarga. Jadi kita sudah bagi mereka untuk penyerahan kunci pada hari ini, di mana setiap mukim kita akan jelajahlah ya. Kita ada 4 mukim dan kita akan terus menjelajah untuk membagi mereka kunci supaya mereka dapat tinggal bersama dengan keluarga. Momen ditemui pemberita selepas majlis penyerahan kunci rumah mesra SMJ di Dewan Etnik Komuniti dan Galeri Begak, Kampung Sri Darun Tunku. Penambahan kuota rumah mesra SMJ daripada 20 buah kepada 40 buah rumah bagi setiap kawasan DUN bermula tahun depan akan membolehkan lebih ramai golongan kurang berkemampuan memiliki rumah sendiri, termasuk mereka yang terjejas akibat bencana. Sementara itu, penolong pegawai daerah kecil Tunku, Rubert Salimon berharap bantuan rumah ini mampu meningkatkan kualiti hidup penerima sekaligus mengeluarkan mereka dari belenggu kemiskinan. Saya menasihatkan kepada semua penerima rumah SMJ agar memelihara rumah ini dengan baik sekali. Anggaplah ini sebagai satu hadiah yang terbesar dalam hidup. Para penerima melahirkan rasa syukur kerana mereka kini menikmati kediaman lebih selesa dan selamat tanpa perlu memikirkan bayaran sewa rumah atau menumpang di rumah saudara ketika banjir melanda. Kita sungguh terharu, sangat gembira kerana permohonan kita sedang diluluskan. Itulah kami berharap sangat kami dapat ini perumahan ini. Saya tiada rumah, saya menumpang di rumah bawah kolong rumah mama saya. Jadi saya memohon untuk saya dengan anak saya. Saya mohon terima kasih sama semua. Harapan saya teruskanlah untuk generasi macam kalian.
Suruhanjaya Tenaga Sabah IKOS tidak akan berkompromi dengan individu atau syarikat yang melanggar undang-undang diperuntukkan di bawah enakmen Bekalan Elektrik 2024. Ini kerana aktiviti kecurian elektrik yang berleluasa di Sabah telah mengakibatkan kerugian parah terhadap Sabah Electricity. Ketua Pegawai Eksekutif IKOS Dato' Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid dalam satu kenyataan menegaskan Sabah Electricity akan memulakan tindakan undang-undang sivil menuntut kerugian mulai awal tahun depan. Sementara itu, Pengarah Hal Ehwal Undang-Undang IKOS Adam Bohari berkata, setakat ini IKOS telah mendakwa 11 kes kecurian elektrik. Manakala beberapa lagi kes yang dikesan tahun ini akan berhadapan dengan tindakan pendakwaan awal tahun hadapan. Individu atau syarikat yang didapati mencuri elektrik boleh didakwa di bawah Seksyen 61-3-E Enakmen Bekalan Elektrik 2024. Baik saudara, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Sahih. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Terima kasih Imran.